Sebelum kita sambung berbahasa kita minggu lepas, kita baca lagi hadis. Kita baca sekali lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu amalan itu dikira berdasarkan niat, dan seseorang memperolehi mengikut apa yang ia niatkan. Sesiapa yang niat hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang niat hijrahnya kepada dunia yang ia ingin perolehinya, atau kerana perempuan yang ia ingin kahwininya, maka pahala hijrahnya adalah, ganjaran hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi minggu sudah kita telah bahaskan berkenaan dengan hadis ini, iaitu berkenaan dengan beberapa perkara, iaitu berkenaan dengan niat. Berkenaan dengan amalan itu dikira berdasarkan kepada niat, dan juga berkenaan dengan niat itu sendiri. Berkenaan ta'arif niat, definisi niat, ini telah kita bincangkan. Dan seterusnya sebagai sambungan kepada perbincangan minggu sudah, iaitu maksud. Selepas daripada kita tahu apakah yang dikatakan dengan niat, definisi niat ataupun ta'arif niat, kita nak tahu pula apakah maksud daripada niat, tujuan niat. Apa yang kita kena niat di dalam sesuatu ibadat? Apa kita kena niat, khususnya di dalam sesuatu ibadat? Sebab niat atau maksud seseorang itu mesti kena niat di dalam sesuatu ibadat yang ia lakukan adalah kerana yang pertama, iaitu untuk membezakan sesuatu amalan dengan amalan yang lain. Seperti semaya, antara semaya zuhur dengan semaya asar. Semaya antara zuhur dan juga asar. Kerana kalau kita tengok, semaya di antara zuhur dengan asar tak ada beza, sama sahaja, betul-betul sama. Dari segi mula, rakaat dia, bilangnya rakaat dia betul-betul serupa. Kalau beza apa kita kata? Waktu beza, waktu. Baik. Kalau waktu beza, tapi kalau dia pergi buat zuhur dalam waktu asar, dia tidur, bangun pukul 5, mana dia semaya zuhur dalam waktu asar. Jadi serupa, betul-betul serupa. Waktu yang sama. Jadi di antara semaya zuhur dengan semaya asar itu, apakah yang membezakan? Yang membezakannya adalah niat. Niatlah yang membezakannya. Begitu juga di antara sesuatu semaya sunat, sama sahaja bentuk dia, sama-sama 2 rakaat, cara pun serupa, takbir pun sama banyak, sujud pun sama banyak. Hak mana bezanya? Beza dianya adalah pada niat. Mana hanya niat sahaja yang membezakan di antara 2 semaya sunat itu. Semaya sunat, tak kira lah berapa-berapa semaya sunat kita buat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan daripada niat ini adalah untuk membezakan sesuatu ibadat dengan adat. Tak serupa antara ibadat dengan adat. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu perkara dari segi zahir serupa dengan ibadat, tetapi sebenarnya maksud bukan ibadat. Bukan ibadat. Seperti seseorang yang mandi kerana adat. Kebiasaan dia mandi. Bangun pagi-pagi dia mandi. Mungkin lepas ni lepas semaya nak pergi kerja pula. Jadi dia mandi cepat-cepat, mandi awal-awal. Jadi mandi dia tu bukan kerana sesuatu ibadat, tetapi mandi dia tu kerana adat, sebab dia nak pergi kerja lepas ni.
Kalau tidak pergi kerja, dia tak mandi. Ataupun memang biasa sama-sama, dia mandi sama. Itu mandi adat. Dan seorang yang mandi sunat ataupun mandi wajib, dia bangun pagi kerana mandi, kerana sesuatu sebab. Sama ada kerana berkaitan dengan hari-hari tertentu ataupun kerana dia mesti kena mandi, wajib mengangkat janabah. Jadi yang membezakan di antara dua mandi itu, mandi hak adat dengan mandi hak ibadat itu, ataupun wasilah kepada ibadat itu. Ataupun setengah ulama mengatakan ibadat juga mandi itu sebab diperintahkan sesuatu yang diperintahkan. Jadi yang membezakan di antara mandi adat dengan ibadat itu iaitu niat. Niatlah yang membezakannya. Kalau tak ada niat, maka serupa saja, sama sahaja. Sebab tu sesuatu ibadat ia bukan adat. Dan juga ibadat itu tidak terkeliru dengan adat. Orang tidak jadi terkeliru. Ibadat keadaan dia buat ni tak keliru. Hal tu tidak memerlukan kepada niat. Seperti seseorang itu nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab beriman ni perintah. Beriman ni adalah ibadat yang paling tinggi. Tauhid dia apa tu? Nak beriman. Lepas tu nak beriman ni kena niat juga apa? Tak perlu kepada niat. Sebab dia tidak menimbulkan kekeliruan dengan adat. Tak ada timbul keliru juga. Khauf ni takutlah. Takut kepada Allah. Rajak ni harap kepada Allah. Baca Quran dan sebagainya. Banyak amalan-amalan yang tidak menimbulkan kekeliruan di antara ibadat dengan adat. Basuh muka kita kata. Kadang-kadang dia basuh muka 3 peluh panah. Dia pun basuh muka. Itu basuh muka adat. Hak ni basuh muka juga. Basuh muka kerana ibadat. Nak ambil air semaya. Jadi beza dia mana? Beza dia adalah pada niat. Niat yang membezakan di antara dua basuh muka sana. Basuh muka adat dan juga basuh muka ibadat. Yang ketiga, untuk membezakan maksud sesuatu ibadat. Sama ada ikhlas ataupun tidak. Jadi situ letak pada niat. Seseorang itu dia buat sesuatu amal ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang itu dia buat ibadat kerana dunia. Kerana maksud-maksud ke dunia nak boleh apa-apa. Jadi yang membezakan di antara dua maksud ibadat itu adalah niat. Jadi nak diterima ataupun tidak diterima amalan seseorang itu, sesuatu amalan itu atas niat tu. Atas niat dia. Dan inilah maksud kepada hadis ini. Kalau kita tengok kepada hadis ini, lebih fokus kepada maksud yang ketiga. Dengan contoh-contoh yang dia buat mari selepas daripada hadis ini, lebih fokus kepada maksud ataupun tujuan niat yang ketiga. Hak ni hak lebih utama. Kerana tu setengah ulama, sebagaimana ta'rif yang telah kita berikan sebelum ni, setengah ulama mengatakan ta'rif niat ni iaitu qasad, tuju kepada sesuatu dengan maksud nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan dengan niat. Mana kalau tak ada hatu, tak ada maksud nak mencari keredaan Allah, tak ada maksud kerana Allah, walaupun dia niat juga, bukan niat sebenarnya. Hak sebenarnya bukan niat. Walaupun setengah ulama ada juga yang mengatakan tak payah hak tu. Lillahi ta'ala tu tak payah. Sebab apa? Sebab ibadat-ibadatnya orang buat ketudah. Lillahi ta'ala tu dah kerana Allah. Kalau tidak kerana buat ibadat buat gabar dia. Ada juga ulama yang mengatakan lagu tu. Tapi kalau kita nak kira juga tidak berapa tepat lah. Tidak berapa tepat. Hak lebih tepatnya mana maksud saat ni, maksud ibadat. Sebab ubudiyah, buat ibadat ni bermakna kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghambakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat bukan kerana Allah, maknanya kita seolah-olah tidak menghambakan diri kepada dia. Walaupun dari segi zahir kita kata kita buat bentuk amalan agama, amalan ibadat kita buat dari segi zahir. Tapi kalau tidak kerana Allah, maksud benda lain, bermakna seolah-olah kita buat tu tidak dengan maksud menghambakan diri kepada Allah, tetapi kita buat tu dengan maksud kerana kita nak sesuatu keperluan keduniaan. Seperti kita kata kita semaya. Apa yang rajin sangat semaya tu akan nak tunjuk kepada seseorang. Maknanya seolah-olah kita ni, hati kita ni, jiwa kita ni terlekat dengan dia, terikat dengan dia, sehingga kita semaya pun kerana nak menunjuk ke dia.
Bukan kata jiwa ni, hati ni terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Kalau makna hati itu betul-betul perhambaan kepada Allah Taala, betul sekali dia buat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mana takrif niat waktu tu molek, comel takrif niat waktu tu. Kalau tidak, tak panggil ibadat. Tak ada makna ibadat kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedudukan niat pada sesuatu ibadat. Kedudukan niat. Jadi niat ni setara mana kedudukan dia? Pentingnya dia kepada sesuatu ibadat. Itu dah niat adalah sesuatu yang mesti. Semua ulama kata lagu tu. Di dalam mana-mana mazhab pun dia kata niat tu penting di dalam ibadat. Kalau beza pun, kalau ada khilaf di kalangan ulama mazhab, berbeza mazhab dalam masalah hak diikhtilaf sama ada dia tu ibadat ataupun wasilah kepada ibadat. Sesuatu yang menyebabkan seseorang itu boleh melakukan ibadat. Hak tu khilaf. Macam kita kata ambil air semaya, wudu. Setengah ulama seperti di dalam mazhab Syafi'i dia kata ibadat kena niat. Di dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi tak payah niat, bukan ibadat. Cuma dia tu wasilah kepada ibadat. Kalau tak buat hak tu tak boleh buat ibadat. Kena buat hak tu. Sebab tu dia kata tak niat tu tak apa. Hak tu ada. Tapi di dalam masalah ibadat yang diperintahkan, hak tu boleh kata semua sepakat. Mesti kena ada niat. Lepas tu niat tu, kedudukan niat tu lagu mana, setara mana? Kedudukan niat pada sesuatu ibadat. Kebanyakan ulama di dalam mazhab Syafi'i, iaitu Syafi'iyah. Mana kebanyakan ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan niat itu adalah satu rukun. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita mengaji, semaya itu berapa? Berapa? 15 rukun dia ada. 13. Setengah kata 17. Salah satu yang pertamanya adalah niat. Mana niat itu adalah rukun. Jadi bila mana kata dia adalah satu rukun, maka dia termasuk dalam ibadat tu lah. Termasuk di dalam ibadat. Sebab rukun-rukun ni benda hak dalam ibadat, bukan sesuatu yang di luar ibadat. Itu rukun. Tetapi ada khilaf di kalangan ulama. Ulama di dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf di dalam masalah ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab hak besar, mungkin kalau mengaji di masjid ni dia guna kitab Jawi, kitab kecil, dia bahas pitah lalu dah. Bahasa pendapat dah, tidak banyak. Tapi kalau di dalam kitab-kitab hak besar, kitab-kitab utama di dalam mazhab Syafi'i sendiri, tak kira mazhab lain lagi, mazhab Syafi'i sendiri. Seperti kita kata dalam Minhajut Talibin, di dalam Mahalli ke, di dalam I'anah ke, di dalam Nihayah ke, Nihayatul Talibin ke, dalam kitab-kitab lain dia ada khilaf. Ada perselisihan pendapat ulama di dalam masalah niat ni. Dia tulis. Kata setengah ulama, ia adalah syarat, bukan rukun. Mana niat tu adalah syarat, bukan rukun. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali berpendapat bahawasanya niat tu bukan rukun.
Bukan merupakan rukun di dalam sembahyang, tetapi dia adalah merupakan syarat. Jadi bila mana dia adalah syarat, maka dia adalah sesuatu yang di luar daripada semaya. Bukan semaya itu sendiri. Bukan semaya itu sendiri. Sebab apa dia bukan rukun? Kerana yang diperintahkan adalah sembahyang. Bukan niat tu yang diperintahkan. Yang diperintahkan adalah sembahyang. Cuma niat itu adalah salah satu daripada syarat untuk menyempurnakan sembahyang tersebut. Sebagaimana ambil air semaya. Ambil air semaya itu bukan rukun. Tetapi dia adalah syarat. Syarat untuk seseorang itu boleh semaya. Itu perbezaan. Dan ramai lagi lah. Di kalangan ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat demikian. Kemudian kebanyakan ulama di dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan ini berkenaan dengan masalah niat itu sendiri. Adakah niat itu sendiri adalah suatu ibadat ataupun tidak? Ataupun bukan suatu ibadat. Jadi kebanyakan ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan ibadat. Niat itu sendiri adalah satu ibadat. Lepas pada tu bahas pula. Patut kalau dia ibadat kena niat lah. Moga ibadat ni kena niat. Sesuatu ibadat mesti kena niat. Lepas tu kalau ibadat tu niat, maka kena niat untuk niat. Lepas tu niat hak ni kena niat pula. Tak habis niat. Tak cakap niat lah. Moga bersama-sama. Jadi hak ni nak niat untuk semaya. Niat untuk semaya tu ibadat. Maka kena niat. Niat untuk niat. Niat hak ni pun ibadat juga. Kena niat pula. Jadi bersambung. Akhir sekali, mana masing-masing ulama yang mengatakan ia adalah ibadat, mengatakan walaupun dia adalah ibadat, tetapi ibadat yang tidak perlu kepada niat. Mana niat adalah satu ibadat, tetapi tidak perlu kepada niat. Kerana kalaulah niat itu ibadat yang memerlukan niat, maka akan jadi bersama-sama, tak putus, tak tahu siapa bila nak putus. Pakai ada niat dah, tak sudah niat. Lama-lama pakai semaya, pakai niat deh. Tak payah semaya, niat saja. Niat saja jadi pula. Setengah ulama pula mengatakan niat bukan ibadat. Niat bukan ibadat. Tetapi dia adalah penyempurna kepada ibadat. Seperti tadi. Kerana apa? Kerana ia bermaksud fokus ataupun tuju kepada ibadat. Niat ni maknanya kita fokus kepada ibadat. Qasdus syai', tuju kepada ibadat. Fokus kepada ibadat. Jadi kita bahas lagu ni apa sebut bahas lagu ni sebab apa? Kita akan jumpa selepas daripada ini. Baru kita nampak apa yang bahas lagu ni. Baru kita nampak di dalam masalah persoalan pro kontra yang berlaku di dalam masyarakat kita ni. Kita akan bincang berkenaan dengan pro kontra yang berlaku di kalangan mana mungkin tok guru di tempat kita. Ustaz ni kata gini, dia jumpa tok guru ni kata gini. Ni tok guru ni kata gini. Jadi nak faham tu, kita tengok dulu hal tu. Kita akan fokus kepada hal tu lagi. Jadi bagi ulama yang mengatakan dia bukan ibadat sebab dia adalah fokus kepada ibadat. Tuju kepada ibadat. Tuju kepada ibadat bukan ibadat. Seperti kita kata, kita nak menulis. Fokus kepada menulis. Niat nak menulis. Niat nak menulis maknanya kita fokus kepada menulis. Tuju nak menulis. Hak sebenarnya perbuatannya menulis. Niat tu bukan menulis. Suku. Sesuatu yang suku. Tu. Jadi kerana itu setengah ulama mengatakan dia bukan ibadat. Lepas tu tepat niat. Tepat niat tak ada khilaf. Semua kata hati. Tak ada seorang habuk kata tepat niatnya adalah lidah. Bahkan kalau dah ada berlaku percanggahan di antara lidah dengan hati. Seperti di dalam mazhab Syafi'i, dia ada talaffuz bin niyyah. An-nutqu bin niyyah. Mana sebut dulu, lafaz dulu niat tu dengan mulut. Mana dia lafaz dengan mulut, semaya zuhur. Dia niat dalam hati, semaya asar. Lepas tu nak pakai hak mana? Pakai hak dalam hati. Hak mulut terbatal. Sebab tempat niat hak sebenarnya adalah dalam hati. Itu tempat niat. Mana kalau berlaku percanggahan di antara dua tu, hak diambil kira, hak diterima pakainya adalah hati. Hati. Sebab di situ tempat niat. Baik. Waktu niat.
Bila kita nak niat? Bila kita nak niat. Yang pertama, berserta dengan permulaan ibadat yang dilakukan. Niat ni bila? Sekali dengan ibadat. Sekali dengan ibadat. Qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Tu. Patu orang kita duk bergaduh sekali dengan amal tu. Sekali dengan amal. Maknanya kalau macam semaya saat ni pada ketika akad takbir tu lah, sebagaimana yang umum orang kita duk faham, pakai tu semata satu-satu itu sahaja. Tu je, tak boleh hal lain. Tak boleh hal lain. Tu. Mana sekali dengan ibadat. Jadi dia kata muqtarinan bil fi'li, mana berserta dengan ibadat, mana sekali buat dengan ibadat. Kita akan bahas pula ni. Ni pendapat. Dan juga kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, memang lagu tu pun. Mana dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i memang boleh kata semua lagu itulah perbahasannya. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada kata-kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Imam Syafi'i kata berkenaan dengan niat ni, lam tataqad mana seseorang dalam niat ni tidak boleh mendahului takbir dan tidak boleh selepas daripada takbir. Mana dalam takbir. Jadi daripada kata-kata Imam Syafi'i itu, maka ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i masing-masing dia pun kok mari. Mana patu? Mana niat ni? Kalau dalam semaya tu, mana dalam takbir. Tak boleh luar daripada takbir. Itu yang pertama. Tak apa. Berkenaan dengan semaya itu kita akan bahas khusus satu. Yang kedua, ketika hampir dengan ibadat. Hampir dengan ibadat. Bahkan setengah ulama kata tidak hampir pun tak apa. Bahkan sesetengah ibadat memang tidak hampir pun. Memang tidak hampir pun. Seperti kamu sebut baru ni puasa. Sebab tu dia ta'arif tu sebagaimana kita bahas di permulaan berkenaan dengan ta'arif ataupun definisi niat. Amba telah sebutkan definisi itu tidak sesuai sebab tidak merangkumi. Kerana puasa tak masuk. Sebab puasa dia tidak lagu tu sifat dia. Puasa, niat puasa tidak kata buat selalu ataupun puasa dulu baru niat. Tak. Puasa lepas ngari lagi puasa niat. Puasanya lepas subuh esok. Tidak kata lepas niat puasa tu niat puasa selalu. Tidak kata lepas pada niat agak lepas esok dia niat. Nak puasa esok tak boleh makan dah. Ada. Boleh lagi makan. Lepas subuh esok baru puasa. Mana ni yang kedua, hampir dengan ibadat ataupun jauh lagi pada ibadat pun tak apa. Bahkan kalau kita tengok di dalam mazhab yang lain. Di dalam mazhab yang lain. Seperti kita kata contoh di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti disebutkan di dalam Ibnu Nujaym, dia sebut di dalam Al-Ashbah wan Nazair dia kata mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Yusuf, kalaulah seseorang tu dia niat semaya tu pada ketika dia ambil semaya. Ambil semaya tu niat. Nak semaya zuhur. Niat dah, siap dah. Lepas tu antara dia semaya, dia lepas pada waktu dia ambil semaya dengan semaya zuhur tu putus niat tu. Lepas tu lagu mana? Lepas tu dia pergi akad takbir. Dia ingat dah tadi niat zuhur. Lagu mana? Tak apa, boleh. Sah semaya. Mudah lagi. Terbuka lagi. Tu. Tapi kalau mazhab Syafi'i juga secara umumnya itulah qat'ah utama walaupun ada khilaf. Itu kita kena. Kemudian waktu niat juga ni, niat ni dia berbeza dengan azam. Beza dengan azam. Sebab azam boleh dilakukan walaupun amalan tu lama lagi nak buat. Azam nak buat tapi tahun depan nak buat. Tidak selalu. Itu azam. Kalau niat tak, niat mana dia bersifat nak buat selalu. Walaupun mungkin tidak direct selalu ke, pagi esok ke, walaupun kelaku tu, tapi maknanya tidak lama selepas daripada niat tu terus buat selalu. Beza dengan azam. Azam ni setahun, 2 tahun, 10 tahun, tak apa. Tak apa tu. Kemudian berkenaan dengan waktu niat lagi. Iaitu berkenaan dengan niat semaya. Ulama berselisih pendapat tentang niat sembahyang. Ini mana umum. Ulama dari pelbagai mazhab berselisih pendapat niat semaya. Bila waktu dia? Kebanyakan Syafi'iyah, maknanya kebanyakan ulama di dalam mazhab Syafi'i,
Imam Syafi'i sendiri setakat hak hamba tengoklah. Tak tahulah takut ada dalam kitab lain ke ataupun lepas pandai ke, setakat hak hamba tengok macam di dalam al-um dia tak ada bahas. Cuma dia bahas hak tu je. Tidak boleh mendahului takbir dan tidak boleh selepas takbir tu je. Jadi mungkin daripada kaul imam itu, kata-kata imam itu, maka timbullah wajah aujuh. Pendapat-pendapat ashab, pengikut-pengikut Imam Syafi'i berdasarkan kepada pendapat dia. Jadi kebanyakan ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan niat pada waktu semaya mesti istishab hakiki, dia panggil. Mesti kena menyertai takbir itu, betul-betul menyertai takbir. Iaitu betul-betul dari permulaan takbir hingga akhir takbir. Betul-betul. Mana start daripada Allah tu mari selalu. Qasak ni, tak aying apa tu dia. Kena tentu lalu. Masuk tak masuk dia. Tak masuk, bolak. Tak masuk, bolak. Tu jadi kadang-kadang dia. Banyak kali tu. 10 kali kadang-kadang. Setengah jam kadang-kadang. Tak masuk. Payah nak masuk. Jadi kebanyakan mengatakan mesti kena istishab hakiki. Setengah ulama, ramai juga, bukan seorang dua ramai, mengatakan memadai dengan istishab urfi sahaja. Maknanya mari niat tu dari segi uruf, dari segi adab. Orang panggil niat dah. Niat dah tu lagu tu. Cara tu orang panggil niat dah. Mana tidak mesti kena betul susu molek. Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Tidak mesti gitu. Cukup sesuatu yang membezakan di antara hak sana, tujuan niat sana, membezakan di antara satu ibadat dengan satu ibadat. Cukup hak tu padat. Sudah. Cukup padat. Ingat hak tu. Hak orang panggil istishab urfi. Mana tidak mesti kena atur lagu tu. Mana hak ni beza pula. Setengah mengatakan mana mari di permulaan takbir sahaja sudah memadai. Dia mari selalu. Nak semaya tu mamu padat. Tak payah nak atas tu. Tak payah nak atas tu. Memadai dengan istishab urfi. Mana mari itu pada urf, pada kebiasaannya orang kata mari niat dah tu. Mari niat dah. Mana tak perlu dia kena susu sos tak perlu. Mana suasana di awal takbir sahaja. Awal takbir je. Mai zuhur jadi mamu. Habis. Sebab bila kata semaya zuhur, dia beza dah dengan semaya subuh. Subuh 2 rakaat, zuhur 4. Tu dah. Beza. Umumnya kalau sebut hak tu di urufnya kalau semaya zuhur, mana tamam lah urufnya. Kecuali kalau qasar tu tidak biasa. Tidak biasa. Pada asalnya dia ikut hak kebiasaan. Setengah mengatakan ini di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ini amat tak ingat tulis tadi. Kalau tak silap seperti ada disebutkan di dalam Al-Fawaidul Janiyah. Syekh Yasin Al-Fadani. Dia ada sebut hak tu. Dia ada bahas hak tu. Setengah mengatakan hak ni mayuh ni berlaku ni mayuh. Terutamanya orang awal tak boleh buat hak ni. Khususnya terutamanya istishab hakiki. Hak tu tak boleh dia kata menyusahkan. Sedangkan agama ni bukan nak menyusahkan. Agama ibadat ni bukan nak mayuh ibadat ni. Bapa yang payah kita semua nak ibadat. Siapa orang cemuh nak buat ibadat. Tak sih. Niat saja setengah jedah. Lepas tu mari was-was kau ni enggak. Malah susah. Jadi susah. Kalau semaya dia beri tak apalah boleh kira. Kalau semaya sore sudah kerja. Kalau semaya sore lah. Jawab dia tak sudah. Semaya tak sudah. Sudah pun tak sudah juga. Apa? Berasa pun tak sudah. Jadi kerana itu setengah ulama mengatakan tak perlu hak ni menyusahkan sahaja, tak perlu. Memadai dengan hadir niat tu dari segi uruf pada ketika dia nak semaya sahaja. Dekat nak semaya. Dekat nak semaya. Walaupun di dalam Al-Fawaidul Janiyah tu dia mari pendapat daripada ulama mazhab lain. Tetapi dipersetujui oleh beberapa orang ulama di dalam mazhab Syafi'i. Itu dia ada sebut.
Dia ada sebut situ tu. Apa tak ingat nama tu. Sebab kita baca sebelum ni lagi baca. Tadi tak ingat, nak tengok balik tu, tak ingat tadi. Jadi makna ada juga di dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama di dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan tak apa, niat semaya sebelum takbir boleh. Tak apa. Itu dari segi mazhab Syafi'i. Baik. Lepas tu bagi yang mengatakan niat adalah rukun, mungkin sesuai dengan pendapat ni tak apa. Bagi ulama yang mengatakan niat tu adalah rukun kepada semaya, boleh, tak apa. Nak duduk dalam takbir. Sebab apa? Sebab bila mana dikatakan ia adalah rukun, maka dia adalah sebahagian daripada semaya. Dan takbir adalah sebahagian daripada semaya. Mana kalau dia duduk dalam takbir, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab niat adalah sebahagian daripada sembahyang. Tapi bagi ulama yang mengatakan niat adalah syarat, bagaimana pula? Seperti Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lain yang sependapat dengan dia. Lagu mana pula? Walaupun Imam Al-Ghazali dia tak ada sebut, tak ada faham pula patu nak berbuh mana istishab urfi ke mana, tak ada sebut tu. Tetapi bagi dia niat adalah syarat. Jadi bagi ulama yang mengatakan niat adalah syarat, nak letak mana? Kalau nak letak dalam takbir tak boleh. Sebab syarat-syarat ni sesuatu yang di luar daripada semaya. Bukan di dalam sembahyang. Tentu dah. Hak sesuainya, iaitu pendapat hak ketiga sana, iaitu di luar daripada semaya. Tentu dah kalau kata syarat. Tak boleh dalam semaya. Supaya ambil semaya kita kata. Boleh tak semaya dulu, baru ambil semaya. Tak boleh. Sebab dia adalah syarat. Dia adalah syarat. Baik. Jadi ni, mana perbezaan pendapat. Baik. Kalau kita tengok. Kalau kita tengok daripada perbahasan saat ni, apa yang kita tengok sebelum ni lagi, apa sebelum ni, berkenaan dengan orang maksud niat tu, ta'arif niat tu. Kalau kita tengok dari beberapa sudut tadi, mana lebih sesuai dari segi niat semaya. Jadi orang ni perbahasan ilmiah. Kita jangan pula kata pandai-pandai dia ingat kata guru tak betul. Jangan. Kita bukan masalah nak kata tok guru tu tak betul, tok guru ni tak mana tak. Ini masalah mana yang lebih mana yang lebih kuat dari segi dalil. Hadis tak ada sebut dengan jelas. Hadis tak ada ayat niat ni sini tak ada. Cuma hadis tadi innamal a'malu binniyat. Tu hadisnya. Hak niat duduk mana ta'arif niat, hak ni sesuai, hak ni rasa ta'arif niat lagu ni, hak ni rasa ta'arif niat lagu ni. Hak tu Nabi tak ada sebut. Sahabat pun tak ada sebut. Itu ulama usul yang membahaskan perkara tersebut. Lepas tu ta'arif tu dalam mazhab Syafi'i, hamba sebut dah baru ni. Ikhtilaf. Ta'arif niat tu ikhtilaf di dalam mazhab Syafi'i. Beza pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain, ta'arif dia lagu lain pula niat. Ada sikit-sikit beza. Tidak serupa sepenuhnya. Ada sikit-sikit beza. Jadi hak ni bukan soal nak rendah mana-mana, tapi kita boleh nilai. Kita kena mana di dalam masalah ilmu ni kena terbuka. Kadang-kadang orang tak boleh. Kalau kata ulama tak boleh langsung lah. Kena dolor belakang. Tak boleh, tak kena lagu tu. Kalau tidak Imam Syafi'i tentu dah dia tak buat mazhab lain. Tentu dah dia ikut Imam Malik sebab tu guru dia. Tapi banyak mana dia tak setuju dengan tok guru dia. Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah. Dan dia tu mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi banyak mana pendapat dia tak serupa dengan Imam Abu Hanifah. Dia kritik pendapat tok guru dia. Banyak mana. Imam Nawawi sendiri banyak mana tak serupa dengan Imam Syafi'i. Imam Ghazali banyak tak serupa dengan Imam Syafi'i. Banyak. Bak air ke, bak saning ke, tak serupa dia. Masalah banyak mana air tak serupa dia dengan Imam Syafi'i. Tu tak apa. Dari segi ilmiah dalam masalah furu', masalah fiqh tak apa. Dalam masalah usul, masalah tauhid, tu tak ada. Tu tak boleh, tu tak ada. Tu tak ada tolak ansur, tak ada tasamuh dalam masalah tauhid. Kalau hak ni betul, hak tu salah. Gitu selalu. Hak ni betul, hak tu betul juga. Tapi mana yang lebih betul? Mana yang lebih sesuai dan mana yang lebih tepat? Baik. Jadi kalau kita tengok sana, niat semaya saja kalau kita tengok dari beberapa sudut. Sebelum ni mana sebut tu? Berkenaan dengan masalah ta'arif niat. Kalau qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Muqtarinan bil fi'li itu walaupun
setengah-setengah ulama mengatakan waktu itu mana betul-betul serta dengan buat. Sekali dengan buat selalu. Tetapi tidak semestinya dengan makna begitu. Boleh juga dengan makna serta buat tu mana terus buat. Terus buat. Itu bagi yang berpendapat dengan ta'rif sedemikian. Ta'rif Hasan. Tapi bagi ulama yang lain seperti Imam Baydawi dan juga imam-imam yang lain yang mengatakan itu ta'rif yang tidak sesuai kepada niat. Sebab tadi tidak merangkumi puasa dan amalan beberapa amalan yang lain. Tidak terangkum dalam dia. Sebab tu dia kata, mana qasdus syai' ibtigha amradhatillah. Tuju qasad fokus kepada sesuatu amalan dengan maksud mencari keridaan Allah. Jadi kalau ta'rif yang kedua dan ta'rif ini banyak dipakai oleh ulama-ulama di dalam mazhab yang lain. Seperti di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad, dia tidak muqtarinan bil fi'li tetapi lebih mutawajjihah liwajhillah, lebih kepada maksud niat ni untuk menghadap ke arah wajah Allah. Jadi kalaulah dengan ta'rif yang kedua tu, ta'rif Hasan ni dia tidak terikat dengan masa sama ada dalam semaya ataupun luar semaya, tak ada terikat. Sebab maksudnya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi terikat dengan masa dalam takbir mesti kena alih hingga ra tu sebab apa? Sebab sana. Sebab sana. Kerana antara dia kerana muqtarinan bil fi'li itu dengan maksud sana. Iqtiran tu betul-betul duduk dalam dengan maksud sana. Tu. Baik, itu dari segi ta'arif, dari segi ta'arif. Baik. Kemudian kalau kita tengok niat tu sendiri. Niat tu sendiri, apakah niat yang dituntut untuk seseorang melakukan niat tu? Tidak. Tidak, tak ada perintah suruh niat, tak ada. Hak perintahnya suruh semaya. Suruh semaya itu perintah. Jadi hak tu perintah. Hak tu yang diperintahkan. Mana suruh semaya. Niat tidak disuruh. Cuma bila mana perintah itu ada, semaya. Perintah itu ada. Dia memerlukan kepada perkara-perkara yang menyempurnakan perintah itu. Seperti berpakaian bersih, tempat bersih, bersih daripada hadas. Itu perlu kepada perintah. Kena ambil semaya, kena tahu. Itu mana? Perkara-perkara yang diperlukan untuk menyempurnakan perintah itu. Di antara perkara yang diperlukan untuk menyempurnakan perintah itu adalah niat. Adalah niat. Maknanya niat adalah sesuatu yang lain daripada perkara yang diperintahkan. Niat benda lain. Suku. Hak diperintahkan adalah sembahyang. Patut semaya ni, gapo semaya ni? Dalam hadis sebut kan, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Perkara yang mengharamkan perkara yang mengharamkan benda hak halal sebelum semaya itu adalah takbir. Maknanya semaya mula dengan takbir. Itu start semayanya. Tu hadis Nabi. Waktu jelas. Wa tahliluha at-taslim, dan perkara yang menghalalkan benda yang tak diharam di dalam sembahyang, benda yang menghalalkan adalah salam. Mana salam itu ngelah. Ngesuk salam. Makna mula dengan takbir dan juga sudah dengan salam. Maknanya semaya ni start dianya adalah takbir dan sudah dianya adalah salam. Jadi daripada hadis itu menunjukkan bahawasanya niat adalah sesuatu yang di luar daripada sembahyang. Jadi kalau kita nak kira lebih tepat pendapatnya, lebih tepat pendapat seperti Imam Al-Ghazali yang mengatakan niat itu adalah syarat. Syarat untuk menyempurnakan sembahyang. Mana bila kata syarat, dia duduk luar, bukan duduk dalam. Bila mana duduk luar, mana dia di luar daripada takbir. Jadi hamba sebut ni, kalau ada tak setuju, ikutlah. Boleh lah. Kita sebut dari segi berbahasa. Kalau orang nak bahas lagu lain, okay. Tak ada masalah. Kita tidak nak balas. Tidak nak balas. Tapi boleh timbang. Boleh timbang. Mana boleh nilai sendiri. Ada hak tak setuju, suruh. Ikut. Tak ada masalah. Mana tidak kata mesti kena ikut pendapat ni, tidak. Tetapi masing-masing boleh nilai, tengok mana yang lebih sesuai. Jadi mana itu bentuk sembahyang. Apatah lagi kalau kita tengok yang Nabi SAW tegur. Kalau Nabi tegur seseorang sahabat semaya, dia tegur hak tegurnya bermula daripada takbir.
Dia tak tanya, mu niat ke tak tadi, tak tanya. Dia tak tanya hak tu. Mana dia hak takbir tu tak situ hak dia tanya. Tak situ hak dia tanya. Maknanya niat tu sesuatu yang di luar daripada sembahyang. Jadi bila di luar sebab tadi tidak sesuai untuk diletakkan sebagai rukun. Tapi kalau ulama letak sebagai rukun, tak apa tu biarlah. Baik. Kemudian kalau kita tengok kepada niat. Kita jangan lupa kepada ta'rif dari segi lughawi. Ta'rif niat dari segi bahasa. Definisi niat dari segi bahasa. Apa dia? Definisi niat dari segi bahasanya adalah qasdus syai', fokus kepada sesuatu. Itu definisi dari segi bahasa. Itu kita jangan lupa. Gimana ta'rif dari segi istilah itu? Tengok etek istilah dari segi bahasa. Qasdus syai'. Tuju kepada sesuatu. Tuju kepada sesuatu ni, adakah sesuatu itu sendiri? Kita tuju, kita fokus kepada sesuatu. Adakah fokus kepada sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri? Ataupun ia adalah berlainan daripada sesuatu itu? Sebab tadi, Amal sebut tadi. Kita fokus nak menulis. Saya ni niat nak menulis. Kita pun menulis. Fokus nak menulis itu menulis kah? Tidak, cukup. Fokus nak menulis itu adalah sesuatu yang di luar daripada menulis. Menulis itu perbuatan yang dihadap. Mana fokus tu? Dia benda lain. Cukup. Lepas fokus, barulah menulis. Tidak menulis dulu, baru fokus. Mana dia adalah sesuatu yang lain. Tu mana? Tak boleh tinggal tu. Dari segi lughawi, kena ambil kira juga tu. Dan juga ta'rif itu walaupun dari segi lughawi diterima pakai juga dari segi istilahi. Cuma beza ujung dia. Qasdus syai' itu tetap diterima juga sebagai ta'rif dari segi istilahi. Cuma akhir dia tu lah muqtarinan bil fi'li dengan ibtigha amradatillah, itu beza. Waktu beza waktu. Waktu tu kita telah bicara di dalam ta'rif niat. Bang ni. Baik. Kemudian dari segi kita kata turutan rukun. Baik, kalau kita kata rukun. Rukun semaya. Kita kata niat itu termasuk di dalam rukun. Terima kasih. Dari segi turutan rukunnya, niat ni duduk nombor berapa? Semua kata niat ni duduk nombor 1. Nombor 2 berapa? Takbir. Takbir nombor 2. Semua kata lagu tu. Tak ada seorang pun tak kata lagu tu. Lepas tu nombor 1 dengan nombor 2 ni dia duduk sekali ke dia mana dia selepas. 1 dengan 2 ni, yang pertama dengan yang kedua ni dia duduk sekali ke ataupun sesuatu yang berlainan. Hak ni lepas tu hak ni. Ataupun dia berlainan. Mana nombor 1 dulu baru nombor 2. Ataupun nombor 1 dengan nombor 2 ni dia sekali. Jawapan dia nya nombor 1 dengan nombor 2 ni dia berlainan. Nombor 1 dulu baru nombor 2. Tak ada orang nombor 1 dengan nombor 2 buat sekali. Berjalan serentak. Tak lagu tu, tak kena lagu tu. Dia lain-lain. Suku-suku. Makna nombor 1 dulu. Nombor 2 dulu pula. Baik. Jadi dari segi turutan rukun, kalau kita kata rukun lah, rukun semaya. Dari segi turutan rukun, semua kata rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah takbir. Maknanya niat dulu. Lepas tu baru takbir. Itu baru turutan. Kalau buat sekali, orang tak panggil turutan. Orang tak panggil turutan. Apatah lagi kalau takbir dulu. Mana takbir nombor 1. Baru niat dalam tu. Niat nombor 2. Takbir dulu kan? Dulu baru niat. Mana takbir dulu? Baru niat. Baru niat. Hak mana? Jadi hak lebih sesuainya di luar. Mana nak fokus tak ada nak ayat ni. Hak lebih sesuainya di luar daripada takbir. Niat-niat tu di luar daripada takbir. Hak tu. Hal ni kita bahas dari segi mazhab Syafi'i saja ni. Kita tak bahas dari segi mazhab lain. Kalau mazhab lain tentu dah tak ada dah hak tu. Tak ada dah. Kalau takbir apa tak ada dah. Sebab tadi yang sebut tadi. Hak pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf tu. Sebab tadi. Lagu tu. Senang kenapa? Tidak jadi nak jadi Allah sesok ngelih. Sesok sia.
Kadang-kadang nak tepuk belakang dek bahasa. Siang ni. Tu. Baru tidak jadi lagu tu. Baik. Apa tu? Soal anak kakak tu ikut dia lah tu. Cuma kita ajak jalan keluar. Bukan kata secara tu mesti hal ni. Lepas tu tak boleh gini, mesti. Tidak. Ada jalan keluar. Dan jalan keluar tu cuba banting. Mana yang lebih sesuai. Baik. Kemudian kalau kita tengok dari sudut semaya tu sendiri, apa dia semaya? Dari sudut hikmah semaya. Dia semaya ni satu ibadat yang kompleks, satu ibadat yang tak ada dalam agama lain. Iaitu ibadat yang menggabungkan 3 anggota. Lisan, lidah, jawarih, anggota luar dan juga hati. 3 sekaligus. Dalam agama lain tak ada. Dalam agama lain kalau sembuh lah. Nak baca geria. Nak baca apa? Ni. Dalam agama lain, dia pergi sembuh dia. Dia baca apa? Tak ada baca. Semua saja. Jadi tidak gabungan. Hati tu mungkinlah, hati tu dia kata hati kita tunduk, Tuhan kita tu. Mungkin dia kata lagu tu. Tapi baca tak ada. Tak ada baca. Tapi ibadat dalam Islam dia 3 ada. Semaya, 3 semaya. Itu ibadat paling utama sebab dia gabung 3 sekali. Hati, lisan, lidah dan juga jawarih anggota. Jadi hak paling baik, paling sempurna semaya, paling tinggi semaya. Setiap pergerakan kita tu lidah, anggota luar dan juga hati dia serentak sekali. Daripada kita takbir, kita qiyam, kita baca tahiyat tu, kalau boleh kita tahu makna dia. Kita reti, iyyaka na'budu, kita merasa tu. Barulah berasa hamba kepada Allah SWT. Ubudiyah SWT. Baru berasa nama hari berapa kali baca tahiyat tu dia. Berapa kali berasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berasa. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka nasta'in tu kita berasa. Barulah tidak berlaku syirik. Barulah tidak pun jaga tu, tidak pun jaga ni. Ni bila-bila semaya, ambil kerih pun dah buat jaga rumah. Tidak mengamati benda tu. Jadi amati. Rokok turun, subhana rabbiyal azim. Kita turun, tunduk dekat Allah Ta'ala, berasa hina. Kita akak pula dia, berasa dalam hati. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sujud pun begitu juga, berasa dalam hati. Biasa. Mana bukan kata, sujud, baca, hati dia ingat bola. Hati dia ingat ke bola. Hati dia ingat ke kereta. Bukan. Tapi dia mari belakang. Sekaligus mari. 3 anggota. Itu unik. Ibadat semaya. Baik. Jadi, setiap pergerakan kita dalam semaya kena ada begitu belakang. Hop tu paling molek, paling utama. Takbir, gitu juga takbir. Takbir pun begitu juga. Mana kita akan Allah, kita akan Allahu Akbar. Aku gapo hak sesuai dengan takbir Allahu Akbar. Gapo dia? Allah Maha Besar. Kita ingat mula-mula kita akan takbir tu Allahu Akbar. Kita ingat selalu Allah Maha Besar. Masa ni kita akan dengan selendar dekat Allah Ta'ala. Kita ingat selalu masa ni aku ni kerja walaupun presiden sebutin dunia pun tak ada Maha Besar. Allah Maha Besar. Ingat selalu dalam hati. Allah mari dengan akak, tangan, mulut dan juga hati. Hati turut sama mengingati Allah yang maha besar. Tidak ada sesuatu yang lain yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa masa kita ingat hati. Jadi kalau kita pada kita rapat takbir kita duk ingat orang lain, duk ingat wassalam, ayo kita ingat. Tak siapa maksud semaya. Tak siapa maksud semaya. Tak siapa. Hak sana. Semaya itu gabungan daripada ketiga-tiga anggota. Tak siapa maksud. Jadi hak mana lebih sesuai? Sedangkan tempat lain, pada ketika sujud, apa kita nak hadir hati itu, ingat kita ni hamba Allah. Sebab tu dia waktu sujud tu, waktu yang paling dekat, waktu yang paling seseorang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keadaan lagu tu, baca pula lagu tu, kita tunduk depan dia, kita akak pula dia. Kita akak pula dia. Sebab kita depan raja, kita tunduk, sembuh pula, daulat tuanku pula. Mana hati tu, kalau boleh kat, dia ada jugalah. Bagus apa ini? Baru sengerti sungguh. Semaya pun begitu juga.
Jadi kalau tempat lain, rukun-rukun lain dalam semaya kita nak hadirkan hati lagu tu, apa dalam takbir kita tak asli. Apa dalam takbir kita tak asli buat lagu tu. Jadi mana yang lebih sesuai? Fikir. Tu. Jadi soal ni mana kita tengok keluasan. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf. Walaupun bukan pendapat kebanyakan Syafi'iyah. Tetapi dari segi dalil dan juga dari segi kesesuaian dengan ibadat semaya itu, dan juga dari segi kesesuaian dengan kedudukan niat itu sendiri, mana yang lebih sesuai. Semua masing-masing. Jadi hamba raya lagu ni dari sudut ni gini, dari sudut ni gini, dari sudut ni gini. Cuma masing-masing ni dah. Itu semua. Dan juga mana yang lebih mudah. Sedangkan di dalam ibadat kita tidak nak menyusup. Dalam ibadat kita tidak nak menyusup dalam ibadat. Tu kena faham hak tu.